So kita tengok yang pertama dari segi badan eksekutif ya. Apa dia badan eksekutif? Badan eksekutif ini ialah badan pemerintah atau eksekutif yang mempunyai kuasa untuk menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang ada. Mengikut perlembagaan Persatuan Perkara 39, iaitu kuasa eksekutif bagi persatuan tertakluk pada yang di-Pertuan Agong. Itu nombor satu. Maknanya kuasa ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Maknanya kuasa yang tertinggi. Kita tengok balik kuasa yang tinggi ketika itu. Kalau kita tengok hierarki yang pertama tadi, iaitu yang pimpinan ataupun ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong. Ini adalah badan eksekutif. Yang ini bukan melalui permohonan atau sebagainya. Ia merupakan suatu badan yang eksekutif yang ada kuasa-kuasa tertentu dan mereka ni di bawah perlembagaan 39 ya. Yang pertama yang Pertuan Agong. Ini kita sedia maklum bahawa Pertuan Agong adalah ketua negara. Ketua negara, dan dialah yang akan memerintah negara ini berdasarkan bicaranya dan juga nasihat daripada jemaah menteri. Sebab itu di bawahnya ialah jemaah menteri. Di bawahnya terdapat jemaah menteri. Ini eksekutif ni semua ni. Dan pada-pada ini semua dilantik oleh yang di-Pertuan Agong jemaah menteri. Di mana jemaah menteri ini yang dipersetujui oleh Sultan ataupun diberi oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi mereka ini berjalan bertugas berdasarkan perlembagaan juga, dan dilantik atas budi bicara yang di-Pertuan Agong. Itu maknanya dia punya ranking yang kedua. Dia ranking yang kedua tentang jemaah menteri, dan bawah tu ialah kementerian. Di bawah kementerian. Di bawah jemaah menteri ada kementerian-kementerian yang tertentu. Maknanya macam saya sebut tadi, maknanya di bawah jemaah menteri, contohnya menteri kesihatan tadi, bawahnya adalah kementerian kesihatan ya. Dan di bawah kementerian-kementerian ini ada jabatan-jabatan ya. Dan juga di bawah tu adalah bukan Suruhanjaya. Masuk sini adalah Suruhanjaya Diraja macam tadi ya, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM ya. Jadi semuanya adalah eksekutif, pelatihan eksekutifnya. So, kita tengok hierarki ini secara terperinci sikit. Ini dari segi peringkat pusat. Di peringkat pusat. Di peringkat pusat, untuk menjalankan pentadbiran kerajaan pusat secara lebih berkesan, kerajaan telah mewujudkan 3 badan utama. Ini maknanya di peringkat pusat. Badan yang pertama di segi pentadbiran adalah disebut kementerian. Ya. Kalau kita tengok pusat pentadbiran negara kita sekarang ni di mana saudara? Di Putrajaya. Pernah pergi ke? Pernah lalu ya. Jadi kalau tak ni kita boleh pergi tengok, buat lawatan, pergi tengok macam mana. Ya, sebab kita belajar ni, kita dah tahu macam mana, apakah peranan peringkat pusat. Jadi kalau kita nak buat kajian, boleh kita pergi buat kajian, pergi ke Putrajaya. Di situlah tertumpunya pentadbiran pusat di Malaysia ni. Maknanya seluruh dihimpunkan di situ. Ustazah bertengok macam-macam kementerian hebat-hebat. Di situ ada menteri, semua ada. Jemaah menteri, ketua pengarah, semua ada. Orang besar semuanya ada dekat situ. Seterusnya di bawah pentadbiran pusat ni ada jabatan persekutuan. Ada jabatan persekutuan yang besar-besar. Dan ada juga perbawanan awam. Perbawanan awam tinggi, perpustakaan negara, macam-macam lah kat situ. Segala-galanya di situ, macam-macam ada. Ya, kalau ustazah berpeluang, ustazah semua, kalau sudah berpeluang, pergilah ke Putrajaya melihat sendiri bagaimana sistem pentadbiran
di pusat. Kadang-kadang kita ni pernah tak pergi Putrajaya, pernah pergi mana? Pergi duduk ronda kat situ lah, pusing dekat masjid tu, duduk situ cakap kampak balik. Maknanya kita tak tahulah tentang takbiran di peringkat pusat, macam mana dijalankan, mana kementerian. Ya? Boleh kita buat lawatan insya-Allah, ya. Buat lawatan, ya. Tukar pertemuan supaya kita dapat mengkaji, melihat, ya. Depan mata kita sendirilah macam mana keadaan gambaran yang sebenarnya di peringkat pusat, ya. Yang kedua, badan disebut sebagai badan-badan penyelaras, ya. Disebut sebagai badan-badan penyelaras. Ini antara badan-badan yang menyelaras di peringkat pusat. Pertama disebut Majlis Pembangunan Negara. Macam-macam majlis lah. Semuanya ada di Putrajaya, ya. Majlis Perancangan Negara. Itu semua badan-badan besar tu. Majlis, bukannya ni, ya. Majlis Keselamatan Negara. Majlis Tanah Negara. Ya. Majlis Keuangan Negara. Majlis Kerajaan Tempatan. Jadi banyak badan-badan yang menaras, ya. Badan Pembangunan Negara ni dia menaras seluruh pembangunan yang di dalam Malaysia ni, ya. Majlis Perancangan dia merancang keadaan negara ni macam mana nak buat ni. Semua negeri-negeri yang di negeri akan memberi laporan pada majlis ni. Mereka akan merancang macam mana kedudukan-kedudukan, mengatur, ya. Sistem Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ni terdiri daripada polis diraja, ya, badan-badan berkanun, ya, rela dan sebagainya, semuanya di bawah majlis, Angkatan Tentera semua di bawah Majlis Keselamatan Negara. Jadi kalau jadi apa-apa keadaan tergugat contohnya pada majlis negara ni, maka waktu itulah majlis negara ini berperanan untuk melihat macam mana tindakan perlu dibuat. Contohnya baru-baru ini kita digempakan dengan pencerobohan tentera Sulu di Sabah, kan? Bagaimana paksa berunding Majlis Keselamatan Negara ini mengambil tindakan, ya, untuk mengawal keselamatan rakyat di Sabah, ya, dan seterusnya, merancang keadaan yang akan berlaku, dan juga membenteras pencerobohan itu berlaku, ya. Itu adalah antara tugasnya. Majlis Tanah Negara maknanya tugas-tugas di menentukan keadaan reserve, ya, reserve kerajaan dan sebagainya di bawah ini. Walaupun di negeri juga ada kuasanya terutama dalam keadaan dalam Majlis Tanah Negara, Majlis Keuangan Negara. Ini juga ada Perdana Bendahara, dia ini bertugas sebagai keuangan negara lah, ya. Kalau di negeri ada Bendahari Keuangan Negeri, ya. Di pusat juga ada satu badan yang mengawal keuangan negara. Mereka ni tahulah duit negara ada berapa, deposit negara berapa, semua ini dikawal oleh keuangan negara. Lepas tu kalau kita tengok dalam hierarki kita sebelum ni, iaitu tentang sistem takbiran kita, kerajaan persekutuan secara seluruhannya, kita ada ketua audit negara, ya, ketua audit negara. Ketua audit negara ini akan mengaudit segala keuangan negara dari segi keterisan, ya, supaya mendapati kehendak kerajaan. Seterusnya kita tengok majlis kerajaan tempatan. Maknanya majlis kerajaan tempatan ni yang mengumpulkan semua kerajaan-kerajaan tempatan di negeri-negeri dan di daerah-daerah dalam satu majlis, disebut Majlis Kerajaan Tempatan. Okey. Seterusnya badan khas. Ini badan yang ketiga, iaitu badan khas. Pertama tadi pentadbiran pusat, B badan penyelaras, C
segi badan khas. Badan khas ini terdiri pada Jabatan Perdana Menteri. Di Jabatan Menteri ini banyak menteri lah. Menteri Jabatan Menteri ini banyak bidang dia, ya. Di mana di Jabatan Menteri ini macam-macam lah, ya. Menteri-menteri yang mewakili kepentingan lain. Ya, mewakili kepentingan-kepentingan seperti kalau kita tengok di Jabatan Menteri ini ada yang mewakili kepentingan orang India yang dilantik satu menteri, ya, di bawah Jabatan Menteri. Dilantik menteri yang menjaga hak awal orang Cina, dilantik juga. Ini di bawah, ini disebut badan khas, ya, di bawah Jabatan Perdana Menteri, ya, kan. Macam akhir dia di bawah Jabatan Menteri yang mengawal hal agama, Menteri yang mengawal hal agama. Itu contoh. Kemudian juru audit negara ini juga badan khas yang tadi, ya. Mereka ini berfungsi sebagai mengawal juga mengaudit, ya, keuangan-keuangan negara, terutama sebelum belanjawan dibuat, ya, pembentakan belanja dibuat, mereka akan audit dulu. Setelah diaudit barulah perbelanjaan itu dibentangkan, ya. Kemudian badan yang terakhir ialah Suruhanjaya. Ini banyak Suruhanjaya dia dilantik. Kadang-kadang ada kes-kes tertentu yang memerlukan siasatan diraja, maka dilantiklah secara ketika itu. Jadi tak tentulah ini badan khas. Maknanya Suruhanjaya siasatan diraja kes-kes yang tertentu dilantik, ya. Macam mana cara ini Suruhanjaya diraja lah, Pilihan Raya banyaklah Suruhanjaya yang ada. Ini dinamakan di bawah badan khas, ya. Okey. Seterusnya kita tengok Perdana Menteri. Ini hierarki selepas pimpinan-pimpinan Suruhanjaya itu di bawah Jemaah Menteri, ya. Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan. Dia bukan ketua negara. Ketua negara ialah iaitu Agung, ya. Perdana Menteri, ya. Datuk Seri Najib ni dia merupakan ketua kerajaan Malaysia. Maknanya dia juga akan berfungsi sebagai penasihat kepada Perdana Agung. Perdana Agung menjalankan segala perkara itu adalah atas dasar nasihat yang Perdana Agung. Nasihat Perdana Menteri kalau dulu dipanggil memanda bendahara. Itulah bendahara. Kalau dulu zaman di belakang dulu memanda bendahara lah yang menasihat raja, sultan. Cuma bezanya sekarang ni sultan, raja dan sultan bertindak mengikut perlembagaan. Lepas itu raja disebut sekarang ni raja berperlembagaan. Bukan sistem feudal yang dulu, di mana sistem feudal dulu semua sistem feudal ini akan sistem feudal ini dilantik bukan kuasa penuh oleh raja, tapi sekarang ini kuasa itu perlu berdasarkan perlembagaan. Itu disebut raja berperlembagaan. Seterusnya Raja Perdana Menteri ini dilantik oleh Yang Dipertuan Agung. Yang Dipertuan Agung yang akan melantik dari kalangan ahli dewan rakyat yang dapat kepercayaan majoriti ahli dewan. Jadi sebab itu di Malaysia ini dia dah tetapkan siapa yang mempunyai majoriti yang lebih, maka dia akan Dipertuan Agung. Maknanya dia Dipertuan Agung ni dia ada kuasa dia lah untuk melantik, tetapi tetap kepada ahli dewan yang parti yang mempunyai kelebihan majoriti, ya, yang lebih. Dan maksud sini percayaan majoriti ahli dewan dah pastilah ahli dewan daripada parti yang sama untuk memberi sokongan.
Okay. Soalnya Perdana Menteri ini mempromosikan kabinet. Yang Ketua Agung, Perdana Menteri ini tugasnya adalah mempengurusikan kabinet dan memimpin kerajaan dalam hal-hal dasar negara. Maknanya dialah yang bertugas, untuk menentukan kabinet dan juga memimpin kerajaan dalam dasar-dasar negara. Mengurusikan kabinet dan juga memimpin kerajaan dalam dasar-dasar negara. Ini tugas antara tugas Perdana Menteri untuk kita lihat, ya. Jadi saya cukup setakat itu untuk topik keempat ni. InsyaAllah kita akan sambung untuk peringkat negeri. Kerana masa yang ada, insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya, sistem pentadbiran di peringkat negeri. Jadi saya rasa itu saja untuk setakat ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang selanjutnya. Mohon maaf kiranya ada kekurangan. Aqul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mahasiswa yang dirahmati Allah? Syukur kita kalau Ta'ala Ta'ala limpahkannya dapat kita bersama lagi dalam topik yang keempat. Sebenarnya kita bersambung pada minggu lalu tentang topik yang keempat mengenai struktur pentadbiran di tanah Melayu, di struktur pentadbiran negara, khususnya komponen utama dalam sistem kerajaan Malaysia. Jadi pada bab lalu kita telah pun membicarakan tentang pengurusan pentadbiran di peringkat persekutuan, dan kita hari ini kita akan sambung sedikit lagi tentang topik yang keempat ni, struktur pentadbiran di peringkat negeri pula, di peringkat negeri. Kita sedia maklum bahawa Menteri Besar atau Ketua Menteri merupakan ketua kepada pentadbiran di negeri. Kalau di peringkat persekutuan sudah pasti Perdana Menteri dengan parlimennya. Manakala di peringkat negeri juga ada Ketua Menteri ataupun Menteri Besar yang menganggotai Esko Kerajaan Negeri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi menerajui pimpinan dan pentadbiran di peringkat negeri. Apa saja yang mahasiswa yang dikasihi Allah, tugas Menteri, Ketua Menteri ataupun Menteri Besar ni adalah seperti berikut. Kita tengok ada beberapa tugas. Pertama, memilih ahli mesyuarat kerajaan negeri. Jadi Menteri Besar yang telah dilantik oleh Sultan, kerana kuasa melantik Menteri Besar ni adalah kuasa Sultan, di mana setelah dipilih dan setelah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar, maka Menteri Besar pula akan memilih ahli-ahli mesyuarat ataupun esko kerajaan negeri untuk menjadi membantu atau melancarkan pimpinan di peringkat negeri. Jadi tugas pertama Menteri Besar ni ialah memilih ahli mesyuarat kerajaan negeri, esko-eskonya. Yang kedua, untuk mengetuai semua majlis mesyuarat kerajaan negeri. Jadi Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, tugas yang kedua ialah mempengurusikan semua majlis mesyuarat kerajaan negeri, mengurusikan semua majlis mesyuarat kerajaan negeri. Seterusnya, kita tengok tugas dia yang ketiga ialah sebagai memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh Raja. Maknanya walaupun kuasa pemerintah itu adalah satu penggal lebih kurang, lebih kurang satu penggal, sekitar 4 tahun, 4 atau 5 tahun di situ, 4 tahun biasanya. Tetapi kuasa untuk mengekalkan sehingga tahun demi tahun itu adalah terletak pada perkenan oleh Raja
atau sultan di sebuah negeri. Sekiranya sultan tidak berkenan tentang pimpinan negeri besar masa itu, maka dia berhak untuk menggantikan negeri besar. Itu ya. Seterusnya yang keempat, mengetuai jentera pentadbiran negeri. Ya. Jadi tugas antara tugas lain juga dia sebagai mengetuai semua jentera pentadbiran di negeri. Maknanya jentera pentadbiran seperti jawat tanah, ya semuanya di bawah pentadbiran, di bawah kerajaan negeri. Ya. PBT, Perbandaran, ya, Majlis Perbandaran Daerah dan sebagainya, ya, Jabatan Agama dan sebagainya, ya, semua itu jentera pentadbiran itu diketuai oleh Menteri Besar. Ya. Terusnya antara tugas lain Menteri Besar adalah mengiringi raja, ya, ataupun yang di Ketua Negeri mesyuarat Majlis Raja-Raja dalam Majlis Emirat, ya. Tugas dia mengiringi, ya. Maknanya dia akan berada di sebelah sultan masa mesyuarat kerajaan negeri dan menjawab segala persoalan berkaitan dengan negeri yang beliau terajui atau yang beliau pimpin, ya. Itu, ya. Yang kelima ni dia mengiringi, ya, mengiringi raja atau diketua ke mesyuarat majlis raja 3 atau 4 tahun dalam 1 tahun, 3 atau 4 kali dalam 1 tahun, ya. Seterusnya ketua tugasnya juga menjadi sebagai pelapor, ya, sebagai pelapor melaporkan, ya, ataupun menjadi sebagai orang tengah lah yang menghubungkan antara kerajaan negeri dan juga sultan ataupun yang ketua negeri, ya, terutama dengan hal-hal segala mengenai hal ehwal dan juga dasar dalam kerajaan negeri. Jadi Menteri Besar ini akan sentiasa melaporkan, ya, perkembangan semasa, ya, kepada raja dan ataupun di luar negeri mengenai hal ehwal dan dasar baru yang dibawa dalam kerajaan negeri dan perkembangan terkini, ya, untuk pengetahuan raja dan juga ketua negeri. Itu, ya. Itu antara tugas-tugas khusus kerajaan negeri, ketua menteri ataupun menteri terbesar, kan. Ini dekat negeri ini tugas, ya, menteri besar. Bukan seronok saja pegang menteri itu, tapi tugasnya sangat berat, ya. Kalau kita tengok sangat berat, ya, mengetahui mundur maju dan mundurnya sesebuah negeri ini terletak kepada pimpinan, ketua pimpinan masa itu, iaitu terbesalah, ya, ada nak maju ataupun tidak sesebuah negeri itu. Ini kita kerana mereka lah ditugaskan untuk memimpin negeri itu, menderajui negeri itu di bawah pimpinan raja, di atas nasihat Menteri Besar. Ya. Seterusnya kita tengok majlis ataupun majlis mesyuarat kerajaan negeri. Apa dia exco kerajaan negeri? Ya. Pertama, ia menyerupai kabinet di peringkat persekutuan. Maksudnya kalau di peringkat persekutuan, di parlimen, dia ada menteri-menteri, ya, ada menteri-menteri, ya, yang ditugaskan dalam kabinet. Tetapi di peringkat kerajaan negeri juga ada kabinet, tetapi tidak dipanggil menteri, dipanggil exco kerajaan negeri. Mereka ni memegang beberapa portfolio dan mengetuai portfolio dalam bidang-bidang tertentu, dibahagi-bahagikan. Okey. Seterusnya tugas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ya. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tugas untuk mengadakan majlis, tugas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ya, mengadakan mesyuarat, membincangkan apa-apa berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran di kerajaan negeri. Okay. Seterusnya Majlis Kerajaan Negeri juga merupakan ahli-ahli yang bertanggungjawab kepada Dewan Perundangan Negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri di peringkat DUN, ya, dipanggil DUN, Dewan Undangan Negeri. Ya, mereka ini bertanggungjawab, ya, hal ehwal tentang perundangan di negeri tersebut. Ya. Seterusnya Majlis Mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun exco Kerajaan Negeri juga merupakan pembuat dasar di peringkat kerajaan negeri. Ya. Mereka lah yang
akan membincangkan dasar-dasar baru dalam kerajaan negeri. Misalnya menukarkan contohnya memberi air percuma kepada rakyat dalam negeri itu dalam beberapa politik. Itu semua dasar-dasar yang dibuat karena kuasa-kuasa itu adalah kuasa di bawah kerajaan negeri, air, tanah dan sebagainya. Juga dasar-dasar dalam membantu rakyat dan sebagainya. Ini semuanya bergantung kepada kesungguhan kerajaan negeri dalam menggubal dasar-dasar kerajaan negeri yang menjadikan menjaga kebajikan rakyat-rakyat di bawah negeri tersebut. Khususnya Exco kerajaan negeri ini dia akan mengetuai atau menjadi Exco dan memegang satu daripada portfolio di negeri itu. Jadi berbagai-bagai portfolio dah ada portfolio tentang koperasi penggunaan portfolio wanita, pembangunan wanita, Exco perumahan dan tanah, Exco agama dan pendidikan, Exco IT dan sebagainya lah. Pendaliannya adalah berlainan antara satu kerajaan negeri dengan satu kerajaan negeri. Dia tidak sama mengikut keperluan di kerajaan negeri masing-masing. Daripada itu Exco kerajaan negeri juga dibantu oleh 3 pegawai tertinggi. Mereka ini bukan daripada Dewan Perdana Negeri. Mereka ini untuk melancarkan pentadbiran di peringkat Exco kerajaan negeri, mereka ini telah dibantu oleh 3 pegawai tertinggi dalam kerajaan negeri. Dan mereka ini bukannya terdiri daripada ahli Dewan Undangan Negeri ataupun senator. Yang pertama, setiausaha kerajaan negeri. Ini orang penting dalam kerajaan negeri. Di mana setiausaha kerajaan negeri ini akan merancang pentadbiran dan sebagainya di bawah kerajaan negeri, hasil tunjuk acara ataupun nasihat daripada Menteri Besar dan juga daripada Sultan. Jadi setiausaha ini dia merancang apa-apa berkaitan dengan hal ehwal takbiran. Ini antara yang pentinglah setiausaha ni. Kalau dalam satu organisasi, setiausaha ni antara orang yang pentinglah, orang nombor 2. Kalau ikut walaupun ada timbalan, tetapi kalau ikut ranking kerja, dia merupakan orang yang nombor 2 penting daripada Menteri Besar itu sendiri. Kerana Menteri Besar itu ialah decision maker ataupun orang yang boleh memberi keputusan, yang boleh membuat keputusan. Decision maker ni dia lah akan menjadi perancang, sebagai orang yang merancang keadaannya. Dan setiausaha ni antara orang yang membantu merancang pentadbiran negeri dan berjalan seperti belanja lancar dan sebagainya. Kedua, pegawai kewangan negeri dipanggil pegawai kewangan negeri. Ini orang yang juga penting kerana dia memegang keuangan negeri. Semua hasil masuk negeri dikawal, dimasukkan dalam kerajaan negeri. Yang masuk dalam kerajaan negeri dikawal oleh seorang pegawai namanya pegawai keuangan negeri. Kalau di peringkat negeri pun ini pangkat pun datuk lah ni. Biasanya datuk keuangan negeri ni. Bendahari negeri dipanggil bendahari negeri. Seterusnya penasihat undang-undang negeri. Ada advisor law, dipanggil advisor law ataupun penasihat undang-undang negeri. Apa peranan penasihat negeri ini? Peranannya ialah menasihati, Sultan menasihati Menteri Besar, setiausaha Exco dan sebagainya dari segi sudut perundangan, supaya tidak salah dari segi perundangan. Kadang-kadang kita pun silap, kita tak faham, terkeluar statement yang mungkin menyentuh perasaan orang lain dan sebagainya. Mungkin ada saman, menyaman, macam-macam lah. Jadi itulah peranan penasihat undang-undang negeri. Jadi kalau dia ada masalah, dia akan tanya, tuan penasihat macam mana? Kalau cerita piramid 25%. Itulah tuan penasihat. Jadi tuan penasihat ni dia akan menasihatkan dari segi perundangan negeri. Segi perundangan negeri. Ini antara peranan-peranan 3 orang ni penting. Setiausaha, pegawai keuangan negeri dan juga penasihat undang-undang negeri.
Tetapi di Sabah lain, di Sabah dan Sarawak lain. Dia tak panggil Exco, dia tidak panggil Exco, tak panggil Exco, dia tak panggil Exco, dia panggil kabinet juga, dipanggil menteri juga. Di Sabah dan Sarawak dipanggil majlis tertinggi, di Sabah Sarawak dipanggil majlis tertinggi. Dia tak panggil majlis mesyuarat kerajaan negeri, dia panggil majlis tertinggi, MT, MT lah, majlis tertinggi. Di Sabah Sarawak ni lain. Kita tengok dari segi perundangan. Ini dari segi perundangan. Dari segi perundangan, peringkat persekutuan tadi telah bincangkan dalam tajuk parlimen. Maknanya segi perundangan di peringkat negeri dia tertakluk kepada undang-undang di bawah kerajaan negeri lah, di mana di bawah kawaselia penasihat undang-undang negeri. Okey. Selanjutnya kita tengok Dewan Undangan Negeri, DUN. Adakah di kalangan mahasiswa ni sesuai yang ada pernah pergi ke Dewan Undangan Negeri ketika bersidang? Tuan-tuan dan puan, para mahasiswa yang dirahmati Allah, sebenarnya kita boleh pergi menjadi sebagai pemerhati. Pemerhati, kita boleh minta untuk jadi pemerhati, tengok dan dengar sendiri macam mana proses yang berlaku dalam pembahasan ke apa ke dalam undangan negeri maupun di parlimen. Boleh. Bolehlah kita nanti buat rombongan pergi tengok. Kalau tadi kita tengok sistem pentadbiran di Putrajaya, kadang-kadangnya boleh kita pergi tengok ke Dewan Parlimen. Pergi Dewan Parlimen macam mana, tengok macam mana dia boleh berlaku. Dan juga di Dewan Undangan Negeri macam mana mesyuarat, macam mana proses dan protokol dalam Dewan Undangan Negeri. Kerana Dewan yang mulia itu dianggap sebagai Dewan mulia kerana mereka itu kebal dari segi undang-undang. Jadi kalau ikut mereka itu berhak untuk menyatakan apa saja kerana dalam perundangan mereka itu kebal di dalam Dewan itu. Begitu juga di Parlimen. Ada polis yang berkawal sebenarnya, kerana mereka itu adalah merupakan wakil rakyat yang akan membahaskan, membawa inspirasi rakyat untuk diketengahkan. Terdapat 13 Dewan Undangan Negeri, iaitu satu di setiap negeri. 13 Dewan Undangan Negeri. Kita ada 13 Dewan Undangan Negeri termasuk Sabah dan Sarawak. 11 di Semenanjung dan 2 di Sarawak. Satu di Sabah dan satu di Sarawak, jadi 13. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan tidak ada DUN. Walaupun kita tengok wilayah Persekutuan itu besar, begitu juga Labuan itu besar, tetapi mereka tidak ada DUN, mereka tak ada Dewan Undangan Negeri. Cuma mereka ada wakil mereka, ADUN, dipanggil ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. Tak ada DUN, tak ada Dewan Rakyat di situ. Kalau negeri lain dia ada, boleh ada di Poldek, di Propinang, di Kedah, di Perak, di Selangor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Johor, di Kelantan, Terengganu, semua ada, kecuali wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, dan juga Labuan, tak ada. Itu dua buah yang ada. So, kita tengok bilangan DUN yang terdapat dalam sebuah Dewan Undangan Negeri adalah jumlah Dewan Undangan Negeri adalah berbeza. Dia ikut pada kerusi itu, kesepadanan dia tak sama. Jumlah ahli Dewan DUN di setiap negeri itu tak sama. Macam di Perak ni kan, ahli Dewan negerinya tak sama dengan di Terengganu. Contohnya Terengganu dia ada 32 Dewan Undangan Negeri. Kan 32 digenap, sepatutnya dia tak digenap, dia kena kehancir ya. Kalau di Perak kita ada 18 dengan sekarang kita tengok Pakatan 18 itu 20
21, jadi 39 kursi. Lebih kurang itulah ya. Jumlah ahli DUN bergantung pada jumlah kawasan pilihan raya dipertandingkan, diikut pada jumlah kesepadangan yang dibuat oleh pihak SPR. Itu jumlah itu bergantunglah kepada berapa banyak DUN yang ada dalam sesebuah kawasan pilihan raya dipertandingkan. Kalau banyaklah, yang kalau sikit-sikit. Kita tengok jumlah berdasarkan DUN ya, mengikut pilihan raya tahun 2008 ya. Kita akan tengok. Tapi kita tengok syarat dulu. Kelakar untuk jadi DUN dan jadi kelakar ahli DUN, Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri. Yang pertama mestilah 21 tahun ke atas. Maknanya bawah 21 tak boleh jadi DUN, walaupun dikenali ramai ataupun ada pengaruh yang banyak, tak boleh, kerana syaratnya mesti 21 tahun ke atas atau lebih. Ke atas lah 21 tahun. Kalau 20 tahun 9 bulan tak boleh, tak cukup lagi. 20 tahun 11 bulan 29 hari, orang lagi 1 hari pun tak cukup juga. Tak boleh, dia mesti 21 tahun ke atas. Yang kedua, syaratnya mesti tautin, alamat terakhir di negeri berkenaan. Kalau sekiranya dia nak tanding di negeri Perak, dia mesti mempunyai alamat di negeri terakhir dia pergi duduk tu, kat mana bertanding, nak tanding. Kalau dia orang Perak, dia orang Perak lah, alamatnya di mana, alamat terakhirnya. Yang ketiga, sempurna akal. Tak gila, gila apa dia orang dengan negeri. Gila macam cerita apa, cerita Raja Lawak. Tengok Raja Lawak apa kumpulan apa tu yang jadi YB potong ribeng tu. Tu kan, tu tak boleh, cerita lawak boleh lah. Cerita lawak boleh, cerita betul tak boleh ya. Maknanya mestilah ahli DUN ni adalah sempurna akal. Yang keempat, tidak muflis. Tak berinteraksi, tak bolehlah dia kaki betlak, hutang dari pinggang. Tak bolehlah DUN jadi begitu lah. Tu syarat akal tu tak boleh. Seterusnya yang kelima, tidak memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Maknanya kalau sekiranya dia nak bertanding, maka dia kena letak jawatan dulu. Contohnya katalah dia ni seorang pegawai kerajaan, maka dia kena letak jawatan dia sebagai pegawai kerajaan dulu, baru dia boleh bertanding. Tak boleh dia bertanding dulu, lepas tu kalau kalah dia terus jadi pegawai, tak boleh. Dia bila dia nak tanding, dia kena letak jawatan ya. Tak boleh ada jawatan yang ada berpendapatan, tak boleh ya. Seseorang ahli DUN tidak perlu mengosongkan kursinya jika dilantik menjadi menteri. Tak perlu. Sekiranya dia dilantik menjadi menteri ya, ke parlimen, maka dia tidak perlu meletak atau mengosongkan kursinya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ya. Sekiranya dilantik jadi daripada ahli Dewan ya, daripada situ dia dilantik jadi senator, maka dia dilantik pula menjadi menteri, maka tak perlu dia mengosongkan kursi tersebut. Sebab syarat dalam SPR, setiap orang tu dia boleh bertanding dua, iaitu di peringkat parlimen dan juga di peringkat DUN ya. Dan kalau dia menang dua-dua pun tak ada masalah ya, tidak menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi satu kesalahan ya. Seterusnya, setelah berjaya menjadi DUN, beliau tidak boleh apa? Ada syarat juga. Jadi bukan semua orang boleh jadi DUN ni. Pertama, lupa atau gagal menyatakan penyata yang ditindaki oleh undang-undang dalam masa dan juga cara ditindaki. Setiap DUN ni perlu menghantar sengaja penyata-penyata keuangan dalam masa yang dikendaki. Mungkin 12 kali ke 3 bulan sekali ke. Itu setelah dia berjaya menjadi DUN ya. Maknanya untuk mengelakkan dia daripada mengambil unsur-unsur lain dari luar. Maksudnya macam itulah. Ini biasanya perundangan ini untuk SKM lah, untuk Badan Pencegah Rasuah lah.
untuk mengekang gejala-gejala rasuah. Okey. Seterusnya setelah dia menjadi DUN, beliau tidak boleh dihukum penjara di Malaysia di tempoh masa yang lebih 1 tahun. Dia tak boleh. Kalau lebih pada 1 tahun, maka gugurlah kelakkan dia menjadi ahli. Ya. Kalau sekiranya dia dihukum penjara tetapi dia dapat pengampunan, itu tak apa. Ataupun didenda melebihi 2,000 di mahkamah di Malaysia. Kalau sekiranya didenda 2,000, dia dapat pengampunan juga, maka dia dibebaskan. Kalau sekiranya dijatuhkan hukuman 1 tahun, ya, maka habislah, ya, kelakkan dia sebagai seorang ahli Dewan Undangan ini. Tapi kalau sekiranya dia bawa pada setahun, dia pergi belawak ke, pergi bersih 3 ke, bersih 2 ke, tiba-tiba dia kena takar, paksa rakyat kena takar. Maka kalau kata jatuh hukuman didapati salah, jatuh hukuman bawah daripada setahun, maka taklah salah, matahlah hilang dia punya kelakkan. Tetapi sekiranya kalau dia lebih pada setahun, maka hilanglah, ya, kelakkan dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Sama juga macam parlimen, yang sebelum ni kita bincang, sama juga dengan parlimen, di mana akan hilanglah kelakkan dia sebagai ahli Dewan Negara sekiranya dia dijatuhkan hukuman dalam tempoh lebih daripada 1 tahun dan didenda melebihi 2,000. Tapi kalau RM1,999.99 tak kena lagi. Itu tak apa. Ataupun setahun 11 bulan 20 hari, tak sampai lagi 2 tahun, 1 tahun, maka taklah dikenakannya 11 bulan 20 hari misalnya, maka tak cukup lagi 12 bulan, ataupun cukup 12 bulan. Yang syaratnya tidak melebihi 1 tahun. Kalau 1 tahun tak apalah, kalau 1 tahun sehari, habislah. Kalau 2,000 boleh lagi, kalau 2,000 RM1 tak boleh, 2,000 sekupang, 2,000 seduit pun tak boleh, mana lebih dah 2,000. Inilah kelakkan, ya, sebagai seorang ahli akan hilang sekiranya beliau gagal, ya, sekiranya beliau gagal dalam tempoh-tempoh menjadi ahli Dewan Negeri, dia tidak memenuhi segala syarat-syarat, ya, kelakkan dia menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, kita tengok kuasa raja pula di peringkat negeri. Apa kuasa raja? Tadi kalau di peringkat parlimen, di Dewan Negara, kuasa agung. Sekarang kita tengok kuasa raja di peringkat negeri. Okay. Yang pertama, kuasa raja adalah memanggil DUN bersidang dan tidak boleh membiarkan jarak 6 bulan di antara persidangan. Tak boleh. Antara persidangan itu tak boleh 6 bulan. Maknanya setahun tak boleh lah buat 2 kali. Kena lebih daripada 2 kali bersidang. Ya, kena 2 kali, lebih daripada 2 kali bersidang. Baru boleh, ya. Jadi itu syarat-syarat dia, ya. Persidangan itu tak boleh sampai lebih pada 6 bulan, tak boleh, ya. Mestilah dalam kadar 6 bulan, dalam sebelum 6 bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan. Jadi Sultan berhak untuk panggil MB, itu kena buat persidangan, ya, bulan depan. Ni dah masuk 4 bulan dah, dia kena buat, ya. Tak boleh jarak antara satu persidangan ke satu persidangan melebihi jarak 6 bulan, tak boleh, ya. Membiarkan sehingga jarak 6 bulan, tak boleh, ya. Seterusnya, tugas atau kuasa dia boleh bubarkan DUN, boleh bubarkan DUN, tetapi atas nasihat Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Jadi bila kita tengok pada baru-baru ni, waktu pilihan raya nak bubarkan DUN, semua sultan, semua Menteri Besar dan juga Ketua Menteri akan mengadap Sultan masing-masing atau yang di-ketua masing-masing untuk mendapat perkenan untuk membubarkan DUN. Jadi sekiranya tak ada tanda tangan daripada Sultan, maka tak boleh dibubarkan DUN tersebut. Itu kuasa yang ada pada DUN, ada kuasa pada raja. Dia boleh menangguhkan DUN
dia boleh juga membubarkan DUN. Ya, menangguhkan DUN boleh, membubarkan DUN pun boleh. Ya, tak mestinya ikut sampai 4 tahun dah. Kalau dia kata setahun, nampak keadaan sekarang ni susah dah ni, dengan ada kita bubarlah DUN, cari pimpinan baru, contohnya, maka terbubarlah, ya, maka terbubarlah Dewan Undangan Negeri di negeri tersebut. Ini kuasa DUN, kuasa raja. Seterusnya yang keempat, tugas raja ini ialah melantik ahli masyarakat negeri atas nasihat menteri besar. Macam tadi lah, setelah menteri besar ni dia dilantik, maka dia akan pilihlah mana DUN-DUN yang sesuai untuk dijadikan exco. Kemudian nama-nama ini akan dipersembahkan kepada menteri, dipersembahkan kepada Sultan. Mohon perkenan Sultan. Jadi sekiranya Sultan perkenan, maka barulah dia angkat sumpah, tak setia, dan barulah menjadi exco kerajaan negeri. Jadi tugas dia melantik pusat kerajaan negeri ini atas nasihat menteri besar. Tapi kalau dia tengok senarai itu dia tak suka, saya better not lain, dia kena buat lain. Seterusnya, tugas atau kuasa raja adalah mempersetujui rang undang-undang negeri. Jadi setiap undang negeri yang nak dibubarkan, maka ianya perlu mendapat perkenan tuanku dulu sebelum digezetkan sebagai undang-undang negeri. Itu ya. Itu adalah kuasa juga, ya, kuasa kerajaan negeri. Kita tengok pula macam mana perbezaan, ya, kuasa kerajaan pusat dan kuasa kerajaan negeri. Ini berbeza, kita tengok. Ada juga senarai yang bersama, maksudnya kuasa bersama. Ya, maksudnya ialah kuasa bersama. Yang pertama, kerajaan pusat dulu kita tengok. Apa tugas ataupun kuasa dalam perlembagaan pasal 9, iaitu tentang pembahagian kuasa kerajaan pusat, ya, dan juga kerajaan negeri, ya. Kuasa dia, kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kita tengok, antaranya ialah hal ehwal luar negeri, iaitu adalah kuasa daripada kerajaan pusat. Kerajaan negeri tak ada kuasa tentang hal ehwal luar negeri, ya. Hal ehwal negeri ini semuanya di bawah kerajaan pusat. Okey. Kemudian kerajaan negeri, kuasa di kerajaan negeri ialah undang-undang Islam. Maknanya semua undang-undang Islam di bawah pentadbiran Sultan, kerana Sultan sebagai ketua agama di negeri tersebut. Jadi kuasa undang-undang Islam tu di bawah negeri. Sekiranya katalah Persatuan, dia kata saya minta dibebaskan orang tu, tak boleh. Kerana benda itu adalah kuasa kerajaan negeri yang telah memutuskan. Sultan telah bersetuju, berkenan memutuskan setiap undang-undang Islam itu, maka kita ada hak di kerajaan pusat untuk mempertikai ataupun menidakkan. Okey. Seterusnya, kuasa di kerajaan pusat, ya, di segi pertahanan. Segi pertahanan ini di bawah pusat, ya, bukan bawah kerajaan negeri. Dia bawah kerajaan negeri, tanah, undang-undang tanah. Jadi kalau sekiranya nak apa, kita pun kalau kita beli tanah pun, beli rumah contohnya, beli rumah beli tak tanah, beli tak tanah, dari rumah flat pun tak ada tanah, di atas. Tapi kalau rumah teres ni ada tanahnya, maka kita kena dapat perakuan daripada Menteri Besar, MB Concern dipanggil. Dan Menteri Besar ni dia ada kuasa untuk menukar status tanah daripada pertanian menjadi perindustrian. Semuanya di bawah kuasa undang-undang negeri tanah. Persatuan tidak ada hak untuk kata, oh tak boleh jual, tak boleh jual, tak boleh, tak boleh jual. Kata kerajaan pusat kata, saya minat tanah tu, kerajaan negeri kata tak boleh, aku tak mau jual. Jadi tak boleh. Jadi maknanya kuasa itu terletak kepada kerajaan negeri. Keselamatan dalam negeri.
ini di bawah kerajaan pusat. Ya. Kerajaan pusat, itu di bawah kerajaan pusat. Kita tengok situ apa lagi? Di bawah kerajaan pusat, keselamatan dan negeri, pentadbiran keadilan, mahkamah, kerakyatan negara, warga negara. Kerajaan negeri tak boleh bagi. Kerajaan negeri tak boleh bagi. Okey. Pilihan raya, itu di bawah kerajaan pusat juga. Ya. Cuma kuasa mengubah itu kuasa negeri juga, ya, bukan kerajaan pusat. Pusat dia berubah parlimen, ya. Negeri berubah ni. Segi kewangan, ya. Perniagaan, perusahaan dan perdagangan. Ini bawah senarai tugas kuasa pusat. Perhubungan dan pengangkutan, ini di bawah perikanan. Semua di bawah ni, ya. Jabatan ukur, tu walaupun dia ada negeri, tetapi segala maintenance-nya dibayar oleh kerajaan pusat. Pelajaran, itu di bawah kementerian pusat juga, walaupun dia berada di dalam negeri yang bukan di bawah pimpinan kerajaan, namun dia ini tetap di bawah kerajaan pusat. Tak ada masalah. Kesihatan, ini juga kerajaan pusat yang akan memantau seluruh hospital-hospital dan sebagainya, maintenance dan sebagainya, ubatan dan sebagainya di bawah kerajaan pusat. Keselamatan buruh dan sosial, ya, tentang sokso, perkeso dan sokso itu, keselamatan buruh dan sosial itu, satuan keselamatan buruh dan sosial, itu di bawah kerajaan pusat. Ya. Okay. Orang asli, jabatan orang asli, JOAS, JOAS. Ini di bawah kerajaan pusat, ya, kerajaan pusat bantuan daripada kerajaan pusat, ya. Hari cuti umum, itu di bawah kerajaan pusat juga. Akhbar, ada cuti yang sama nanti kita tengok. Akhbar dan penabisan, amanah kemajuan, pendapatan rumah, pusat, syarikat dan lain-lain, banyak lagi lah. Okey, so kita tengok apakah kuasa di bawah kerajaan negeri, kita tengok ada beza situ, undang-undang Islam. Yang kedua, tanah, itu di bawah kerajaan negeri, ya, tanah. Tanah di bawah kerajaan negeri. Kemudian pertanian dan perhutanan. Pertanian dan perhutanan. Ini di bawah kerajaan negeri. Pertanian dan perhutanan, hutan, balok dan sebagainya, semua di bawah kerajaan negeri. Jadi kerajaan pusat tak boleh ambil. Kerajaan negeri, dia di bawah kerajaan negeri. Cuti di negeri itu juga, sebab ada cuti umum tu adalah pusatnya, ada yang negeri. Sebab tu kita tengok, macam contohnya katalah dalam bulan Ramadan, ada negeri yang ambil awal Ramadan, ada yang ambil nuzul Quran. Macam Perak tak ambil awal Ramadan. Perak biasanya dia ambil nuzul Al-Quran. Tu tengok, ya, maknanya semuanya bergantung pada cuti ni, bergantung pada negeri, ya. Terpulang pada negeri nak bagi cuti. Ada negeri yang cuti Vesak, ada negeri yang cuti di Bali, macam tu. Jadi dia tak sama. Okey. Seterusnya undang-undang negeri pun ada juga. Undang-undang negeri ada tugas-tugas tertentu sendiri melalui undang-undang negeri, ya, atau negeri masing-masing, ya. Kastam juga adalah kuasa kerajaan negeri. Pelabuhan, ya, jabatan ukur dan tanah. Ini kebanyakan di Sabah dan Sarawak lah. Yang bertanda double star tu adalah, ya, di Sabah Sarawak sahaja. Kastam tempatan itu diberi, tabuhan diberi pada kerajaan. Tetapi kalau ikut pelabuhan tu di bawah star, tapi bagi Sabah Sarawak semuanya diberi oleh kerajaan, dibiarkan kepada kerajaan negeri. Yang jabatan ukur tanah ini hanya di Sabah dan di Sarawak sahaja, tidak berlaku di negeri selain daripada Sabah dan Sarawak. Okey, Bapak Haji yang dirahmati Allah, kita tengok apakah senarai bersama. Maknanya kuasa ini ada di negeri dan ada di persekutuan. Ini maksudnya kuasa bersama mengikut fasal ke-9. Ini tetap mengikut perlembagaan, tak boleh
boleh redah semacam tu tak boleh. Mesti ikut perlembagaan yang telah ditetapkan dalam Raja Malaysia. Ini disebut dalam fasal yang ke-9. Kalau Ustazah, para mahasiswa sekalian ada peluang untuk membeli buku perlembagaan, belilah, boleh tengok supaya kita jadi seorang warga negara, rakyat yang berilmu dan tahu tentang undang-undang negara. Kadang-kadang kita pun tak tahu undang-undang negara. Takut boleh kita pun takut. Walhal kita ada hak untuk bersuara, membuat satu panggilan telefon. Ini terdapat dalam beberapa, kita berhak untuk diam contohnya. Cuba awak tadi mana? Diam. Kita berhak untuk diam. Kalau sekiranya kita ada peguam, cik apa-apa hal cik boleh tanya dengan peguam saya. And you can call my lawyer and you talk my lawyer. Tu orang yang buat macam tu lah. Bicara dengan lawyer buruk boleh kan? Kena tangkap tak. Kan? Sebab kita tak tahu undang-undang. Kita pun tak tahu undang-undang. Contohnya kalau dah Roblox, dia sepatutnya kalau di federal ataupun di jalan federal persekutuan ni, dia perlu meletakkan tanda dulu peringatan bahawa di hadapan tu 100 meter ada Roblox ataupun pemeriksaan polis. Yang kena letak pun amalan tu dulu 100 meter tu di segi perlembagaan. Bukan tiba-tiba fine tengok ada. Jadi kita bukan berarti bila kita tengok kan kita pun boleh cabut belak poin. Apa pula apa tadi kau pada orang belak poin tu tak boleh ya. Kita pula salah pula kerana kita hanya lagi mengganggu tugas-tugas awam-awam, menunggu tugas-tugas penjawat awam macam polis. Mereka juga ada akta mereka. Kita juga lepas tu kita kena jadi seorang rakyat yang berilmu ya tentang ni. Kadang-kadang kalau kita nak tanya kita pun tak tahu semua tengok pun takut, kita tak tahu dah pakai hantar sajalah. Mungkin yang kita tahu pun sikit lah tentang undang-undang di jalan raya. Supaya masa kita belajar, sebab syarat nak ambil lesen mesti kena tahu undang-undang. Kalau tidak, apa pun kita tak tahu. Tengok lampu merah, pasal apa ada merah hijau ni kan? Lampu apa ni merah hijau ni? Pakai berderak lah. Accident. Rupanya lampu isyarat. Cuba bayangkan kalau dah tak ada dalam kita nak ambil lesen ni, pergi beli lesen, lepas tu terus bawa kereta tak belajar undang-undang. Pakai belanggar kan? Pakai belanggar. Kan? Jadi sebab tu tengok bagaimana kita berhemah dalam pemanduan kita di jalan raya. Sebab kita tahu undang-undang, ini double line tak boleh apa? Double line tak boleh lintas. Kan? Ini double line. Melintas macam tu. Tak boleh potong. Dilarang memotong. Macam orang Inggeris. Dia betul dia patah balik. Orang tu tanya pasal apa? Tengok di situ tulis dilarang memotong. Jadi hal tu dia tak boleh motong, langsung dia tak motong. Betul dilarang memotong. Jadi apa yang berlaku situ kalau kita nak jadi seorang rakyat yang ada ilmu. Sebab tu dah kita kena tahu pasal-pasal ini bagi membantu kita bertugas dengan baik. Antara lain juga taman beasiswa. Ini yang bersama ni kebajikan sosial. Kerajaan negeri pun ada memberi kerajaan sosial. Kerajaan pusat juga ada kebajikan sosial yang telah mereka berikan. Kerajaan negeri mungkin dari Yayasan Negeri membantu rakyat-rakyat di luar negeri itu, beri fakir miskin macam beasiswa ni, beasiswa kerajaan negeri. Ada juga beasiswa daripada persekutuan. Masing-masing ada beasiswa ni untuk diberikan kepada rakyat ini. Ini dua-dua ada. Taman negara ini adalah taman negara ni adalah kuasa ataupun bidang kebersamaan. Contohnya katalah taman negara di Bahang, dia juga adalah milik kerajaan pusat dan juga milik kerajaan persekutuan. Kita tengok situ. Seterusnya kita tengok apa lagi situ. Perancang bandar dan negara. Ini juga kuasa bersama masing-masing. Sebab ada kalanya proyek itu datang daripada kerajaan pusat daripada kerajaan pusat ada kalanya di bawah kerajaan pusat, di mana kerajaan pusat telah membuat, contohnya katalah dia buat
highway, menggunakan tanah di negeri tersebut. Jadi untuk membeli tanah-tanah pampasan itu adalah merupakan kuasa daripada kerajaan negeri. Ya, jadi kerajaan negeri yang untuk tentukan sama ada boleh ataupun tidak. Ya. Ininya maknanya kuasa-kuasa ini adalah kuasa bersama. Kerajaan ini menyediakan tanah, kerajaan pusat menyediakan prasarana. Ini disebut kuasa bersama. Okey. Terusnya penjagaan haiwan, di bawah Jabatan Haiwan. Ini kuasa bersama juga. Kesihatan dan kebersihan awam, parit dan tali air. Walaupun kita tengok sebenarnya air ini adalah kuasa daripada kerajaan negeri. Sebab tu semuanya macam contohnya di Selangor, Syabas, itu di bawah kerajaan negeri, kuasa kerajaan negeri. Kerajaan pusat tak boleh nak ambil apa-apa tentang air. Atau di Perak ni LAP, Lembaga Air Perak. Maknanya itu di bawah kerajaan negeri. Dalam persekutuan tak boleh nak ambil air, kerana kuasa air itu adalah terletak kepada kerajaan negeri. Okey, parit dan tali air. Jabatan parit dan tali air ni pemulihan perkapalan. Kalau perkapalan tu kita tengok ada double star kat situ. Ini untuk Sabah dan Sarawak saja, yang kuasa bersama kapal ni. Kita tak semua negeri ada. Di Port Klang dengan di Pulau Pinang ni ada pelabuhan. Okay. Air dan elektrik, ini juga hasil kerjasama, walaupun kuasanya adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Air ni itu juga penjanaan elektrik. Jadi kuasa-kuasa ini adalah khas daripada senarai bersama dengan kerajaan negeri. Derma, ini derma ni tak kira apa ibuhan dibagi bonus dan sebagainya. Itu bersama. Tengok baru ni kerajaan persekutuan telah mengisytiharkan bonus untuk pejabat awam sebanyak RM500. Kemudian kerajaan negeri Perak pun mengisytiharkan RM500 kerajaan negeri Perak. Saya tak tahu Guru Kafar dapat ke tak, saya tak tahu lah. Tapi saya dengar kata dapat Guru Kafar ni, tak tahu, wallahualam. Tak tahulah. Cuba saya bertanya lah. Sebab kerajaan negeri telah mengisytiharkan nak bagi allowance. Bukan allowance pula, apa? Bonus RM500. Jadilah RM500 pun boleh dapat belanja raya kan. Dia raya, berkuih raya, jangan hantu raya sudah. So kita tengok itu antara menurut pasal 9 kuasa-kuasa kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan akhir sekali kita tengok bagaimana proses undang-undang dibuat. Bagaimana proses undang-undang dibuat dan juga sistem kehakiman di Malaysia ini. Sistem kehakiman di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana proses undang-undang dibuat. Pertama, menteri dan pegawai di sebuah kementerian akan merangka dasar rang undang-undang. Menteri atau pegawai itu akan merangkalah rang undang-undang tersebut, di bawah Jabatan Peguam Negara, di mana dia akan menyiapkan, dipanggil draft undang-undang. Itu belum undang-undang, dipanggil draft atau rangka undang-undang, untuk dibentangkan di kabinet, di dalam parlimen. Draft undang-undang itu dibentang dan diluluskan oleh kabinet, perlu dibentangkan. Okey, pertama kita tengok dalam Dewan Rakyat dipanggil bacaan pertama. Itu tadi yang saya sebut tadi, bacaan pertama, bacaan kedua, tiga. Okey, bacaan pertama, rang undang-undang dikemukakan oleh menteri dan yang berhormat menteri secara ringkas. Bacaan tajuk panjang, dan juga formaliti dewan. Dia cuma terangkan, ni lebih kurang sahaja secara ringkas. Dia terangkan dulu, tapi tanpa bahas. Jadi semua ahli dewan akan dengar dulu halusi itu, kemudian masuk pada bacaan yang kedua. Macam pertama dia baca dulu, no comment, jangan komen lagi, balik tengok balik semua dulu. Kemudian pada sidangan yang kedua,
atau dipanggil bacaan yang kedua, rang undang-undang tadi akan dibahaskan. Maksudnya ada soalan-soalan yang akan ditanya tentang undang-undang mengenai kesan terhadap kepentingan rakyat dan juga negara, kemudian dibahas secara terperinci. Dibahas lah. Wah, wani mau kata ni, oh saya tak setuju, ni setuju, kenapa tak setuju, semua ada fakta-fakta yang dibawa, ini dibahas, habis semua dibahas, kemudian akhirnya dia buat undian yang pertama. Okey, angkat tangan yang berhormat, siapa setuju undang-undang ni kita laksanakan? Siapa setuju? Angkat tangan yang berhormat, tolong angkat tangan yang berhormat, tolong yang berhormat, angkat tangan, macam tu. Jadi dia akan kira 1, 2, 3. Itu undian yang pertama. Ya. Selepas undian yang pertama tu, kemudian jika lulus, kemudian dibawa ke peringkat jawatankuasa. Belum lagi digesek, belum lagi. Ya. Baru bacaan yang kedua dibahas, kemudian diundi kali pertama. Jika setelah mendapat undian tu, contohnya katalah majoriti menyokong tentang undang-undang tu, maka undang-undang tu diluluskan dan dibawa ke satu komuniti parlimen, dipanggil satu komuniti jawatankuasa parlimen yang akan memperhalusi lagi tentang rang undang-undang yang telah dibahaskan, yang dicatat dan diambil kira oleh beberapa komuniti jawatankuasa yang terdiri daripada pimpinan kerajaan dan juga pimpinan-pimpinan di pembangkang. Ya. Okay. Dan setelah itu dibentang kepada peringkat jawatankuasa, ya, dibentangkan di peringkat jawatankuasa. Ya, di peringkat jawatankuasa, kalau itu diteliti lagi sekali, dan sekiranya ada pengubah sawayan yang jika perlu dibuat perluasan, kalau tidak diterima teruslah. Kemudian setelah selesai di peringkat jawatankuasa, kemudian dibuat persidangan setelah itu, kemudian dalam persidangan seterusnya dibuat satu lagi bacaan yang ketiga. Di bacaan ketiga setelah diubah, dirombak, diubah semua siap, rangka sudah cantik, kemudian dibentang lagi sekali. Dibentang sekali lagi. Ini tak ada bahas dah, tadi dah bahas. Pada bacaan yang kedua tu dibahas dah. Ya, pada bacaan ketiga ni tak dibahaskan. Ini yang terdapat dalam parlimen. Dia tak bahas dah masa tu. Maksudnya setelah itu dibentang oleh menteri berkenaan, dan selepas dibentang, setelah diubah suai, dah diluluskan di peringkat kabinet dan diluluskan di peringkat jawatankuasa peneliti, jawatankuasa parlimen, kemudian dibuat bacaan yang ketiga. Dalam bacaan yang ketiga tu dibentanglah sekali lagi undang-undang tu, dibentang, tetapi tak ada bahas. Yang dibentang sahaja hasil daripada pengubahan dari segi pembahasan sebelum ni pada bacaan yang kedua. Yang kedua, faham tak? Ingat balik tu macam mana? Yang pertama dibentang dulu. Masa tu dibentang, tak ada komen. Kemudian wakil-wakil rakyat semua ambil bahan bertulis tu, dia tengok kaji. Kemudian pada bacaan yang kedua baru dibahaskan. Nak tanya ni, yang berhormat nak tanya ni, yang hormat nak tanya ni, berhormat tanya ni, apakah kesan ni? Tak mubah, kemudian dibuat undian pertama. Selepas dibuat undian pertama, diluluskan, dibawa masuk ke peringkat jawatankuasa parlimen. Dan disitulah diteliti, dibuat pengesahan dan sebagainya. Jika ada pengesuaian atau pengubahan perlu dibuat, penambahbaikan, maka dibuat. Dan selepas itu barulah diberi pada menteri yang berkenaan. Tak bersetuju, maka dibentang semula oleh menteri berkenaan, kemudian dibuat undian yang kedua. Undi lagi. Okey, yang berhormat, kita buat undian sekarang ni, siapa setuju? Undian kedua ni, yang bersetuju supaya undang-undang ni dilaksanakan. Angkat tangan berhormat, angkat tangan. Jadi dia kira lah. Kira semua. Kira semua lah. Dah kira. Kira 1, 2, 3. Akhirnya didapati menang pembentangan tu, maknanya Dewan telah meluluskan. Dewan Negara, seterusnya proses yang sama seperti Dewan, diluluskan. Dan kemudian sebab itu dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Tak boleh gesek lagi. Dia perlu mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Mesti dapat perkenan daripada Tuan Agong. Ini prosesnya. Jadi bukannya senang proses undang-undang ni. Sampai 3 kali barulah proses ni
diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah Yang Pertuan Agong pula mempunyai bicara untuk perkenalkan undang-undang. Dia pun ada penasihat undang-undang dia. Kan? Kalau macam kita, Sultan Azlan Shah, dia ketua hakim. Tak apalah dia boleh tengok. Kan? Padahal kota-kota lain yang mungkin tak ada latar belakang undang-undang, mungkin dia boleh ada penasihat undang-undang dia. Dia tengok. Jika baginda tidak berkenan, maka ramuan itu perlu disemak dari kaji semula. Dia tengok. Oh, yang ni beta tak setuju. Ya? Tak setuju. AEF ni diletakkan di kampung-kampung yang 60-40 orang dah ni saya tak laju-laju. Kalau nak buat pun tempat lah kawasan-kawasan yang pelajuan 100 tak abuh lah AEF tak apalah. Contohnya katalah ni beta ni tak bersetuju ni. Tak mau. Jadi minta supaya dikaji semula lah. Kalau tempat yang 40 km tu tak usahlah bubuh AES. Contohnya contohnya kalau Sultan kan, kata dia tak tu. Maka dibawa lagi sekali dalam undang-undang untuk disemak semula, dibentang lagi sekali bahawa tuanku tak setuju dan cadangan tuanku ialah diletakkan AES ni pada kelajuan 100 km baru letak. Lepas dari 100 km perang tangkap gambar. Nak buat peace yacht kan boleh, peace yacht pun tangkap gambar. Boleh juga. Jadi saya pun kena satu kan. Anak saya bawa pun kena. Yang sebelah tu tak dapat, dia nampak driver je. Tu hebat dia tangkap driver je. Jadi kalau masa laju-laju nak posing, nak masyhur, nak rasa nak glamour sikit, bawa laju sikit depan AEF tu, senyum elok, peace yacht, perang tangkap gambar. Nanti dia tengok peace yacht lah. Tu. Tapi banyak orang 300. Ya, AES ni. Automatic. Automatic 24 jam jalan. Adab ni, ya. Hujan tak hujan jalan terus. Kalau orang dia hujan lari lah. Ada masa juga. Ni tak automatik. Okey. Kemudian apa tadi? Telah disemak semula kalau sekiranya tidak berkenan tuanku. Ya, ramuan tersebut setelah dibawa untuk diperkenan kali yang kedua. Kemudian kalau sekiranya kali pertama kalau dah setuju tak apa lah. Tapi kalau sekiranya tak berkenan oleh tuanku, dikaji semula, dibawa lagi sekali untuk perkenan tuanku kali yang kedua. Jika masih baginda tidak berkenan dalam tempoh 3 hari, 30 hari, undang-undang tersebut dikira diperkenankan. Tak sinilah nanya sikit tu. Jadi tak situ baginda dia mau tak mau dia kena terpaksa lah. Kerana dalam peraturan itu kalau tidak sakit itu tak kenal, masa bila nak kenal. Kan? Jadi sebab tu kali pertama dia tak kenal, okey jalan. Dikaji semula. Kemudian dihantar kali kedua untuk diperkenankan. Kalau sekiranya dalam 30 hari masih lagi dia tak berkenan, dalam masa 30 hari, maka undang-undang tersebut sudah dikira diperkenankan automatik. Maknanya automatik. Baginda akan terus menurunkan mohon besar diraja. Kemudian barulah proses itu seterusnya diwartakan dan dicetak. Nampak? Bukan tulis itu tu tengok dia punya proceeding atau prosedur dia. Undang akan terus diwartakan sebagai warta kerajaan dan selepas itu dicetak. Ya. Kemudian tafsir undang-undang, tafsir perlembagaan dan kuasaan undang adalah dibawa ke hakiman, iaitu badan kehakiman merupakan salah satu badan 3 bahagian dalam kerajaan. Ya. Badan kehakiman merupakan badan yang bebas. Dia mestilah bebas dan adil dan tidak memihak pada mana-mana, siapa saja dalam jalan tugas dan juga beri keadilan. Sebab itu hakim ni dia tak boleh bergaul dengan orang-orang tertentu kerana dia takut bias. Sebab tu kalau tengok orang pun tak kenal hakim ni, kaitan dia boleh cermin gelap. Itu keistimewaan dia. Hebat hakim ni sebab dia tak boleh dikenali ramai, tak boleh bergaul dengan orang ramai macam tu saja kerana dia ada protokol dia. Kuasa hakim dia membicarakan tentang pertikaian, sama ada seorang tu berlaku berjaya ataupun tidak. Kuasanya juga mengisytiharkan tindakan kerajaan sebagai tidak sah dari segi undang-undang. Ni kuasanya besar ni hakim. Dia kata jatuh 3 tahun lah. Tu kuasa hakim ni. Ini antara sumber-sumber undang-undang yang ada di Malaysia. Pertama dipanggil undang-undang bertulis. Yang kedua undang-undang tidak bertulis. Dan
Satu lagi dia memegang undang-undang syariah. Ini jenis. Undang-undang bertulis adalah sumber terpenting dalam undang-undang Malaysia. Ianya ditulis dan dibuat oleh pembuat undang-undang resmi dan diterbit secara resmi dan dapat dimiliki oleh siapa sahaja. Maksudnya diwakafkan dalam undang negeri ataupun persekutuan. Kita boleh beli buku perlembagaan ini. Ini namanya undang-undang bertulis. Yang kedua, undang-undang. Ya, undang-undang berikut ada undang-undang bertulis perlembagaan. Antaranya ialah perlembagaan persekutuan dan negeri. Yang ini undang tulis kita boleh beli. Undang-undang dibuat oleh Parlimen Malaysia, boleh kita tengok. Undang-undang subsidiari ataupun subsid ataupun undang-undang yang ada undang-undang disubsid ataupun undang-undang kecil di bawah peruntukan fasal. Maksudnya 9.1. 9.1 tu ialah undang-undang subsidiari namanya, ya. Ianya dibuat di mana atau oleh orang atau badan yang berkuasa berikan melalui parlimen ataupun negeri. Undang kecil ini termasuklah perintah atau peraturan. Ini dipanggil subsidiari, undang bertulis. Undang tidak bertulis ini tidak dibuat dalam parlimen dan dia tidak dapat perlembagaan persekutuan dan negeri, tak ada. Ya, undang-undang ini berikut adalah undang-undang tidak bertulis. Keputusan hakim dalam mahkamah itu tak ada tulis. Hakim memutuskan ini mesti ini mesti tidak. Kerana setiap hukuman itu ada budi bicara hakim itu sendiri. Sebab itu tak tulis. Rukun equity Inggeris dipakai jika dibaca sesuai dengan surat dan tempat. Ada juga equity kita. Ya. Hukum adat penduduk tempatan telah diterima oleh mahkamah sebagai undang-undang. Ada juga undang-undang adat sebagai peraturan. Ada. Seperti undang-undang adat Pepatih di Negeri Sembilan. Ya, dibawa dalam mahkamah masih menerima pakai undang-undang adat Pepatih itu. Dululah, tapi sekarang ini telah dihapuskan kerana ia menyalahi hukum syarak. Kan? Sebab itu bio mati adat, jangan mati biar mati anak, jangan mati adat. Itu punya kuat adat itu. Seterusnya undang-undang yang ketiga dipanggil undang-undang syariah, di mana undang-undang syariah ini adalah dalil Al-Quran dan Sunnah serta undang-undang ulama seperti ijma' dan qiyas. Ini di bawah undang-undang syariah. Dan ini hanya digunakan pakai untuk rakyat yang beragama Islam sahaja. Ianya dikuatkuasakan oleh Majlis Al-Mazhab melalui Mahkamah Syariah. Apakah perbezaan antara kes sivil dengan kes ini? Pertama, kes sivil sekiranya dia melanggar undang sivil persendirian merupakan perkara bagi orang yang dapat kerugian. Ini sivil, maknanya dia melanggar sesuatu hak-hak perseorangan yang boleh mendatangkan kerugian. Ini dia bagikan kes sivil, ya. Contohnya dia mencuri, itu dimasuk dalam kes sivil. Dia mencuri, dia merugikan orang lain. Maksudnya itu dia bawa kes sivil. Kes jenayah, disebut kes jenayah ialah melanggar undang-undang jenayah, bermakna telah membuat kesalahan terhadap negara. Ini kes beratlah, bunuh, itu kes jenayah. Ya. Rogol, itu kes jenayah. Kes sivil lain juga seperti kerajaan beri kemudahan penyelesaian, ya. Boleh berbincang. Kes jenayah, badan-badan tertentu kerajaan akan mengambil tindakan terhadap penyayah. Contoh polis, asas, immigration, ini kes jenayah. Jika disabitkan kesalahan, orang menyebab kerugian akan diperintah untuk bayar ganti rugi atau hutang. Ini kes sivil. Contohnya penghutang pinjaman. Ini yang berkaitan dengan penghutang. Ini jika kes jenayah pula, jika sekali sabit kesalahan, maka tanggungannya adalah dipenjara dengan wang kerajaan, dan jika didenda, wang tersebut adalah milik kerajaan. Contohnya membunuh atau mengompor. Ini antara perbezaan sivil dengan jenayah. Selalu kita tanya, sivil ni apa, jenayah apa? Sivil ni adalah berkaitan dengan orang persendirian atau undang-undang sivil. Yang melanggar undang-undang sivil ialah undang-undang awam, ya, seperti merosakkan harta benda awam, ya. Itu dipanggil kes sivil. Kes jenayah yang berkaitan dengan kes-kes jenayah yang berat, ya. Jadi itulah antara perbezaan-perbezaan ni, ya. Jadi sebelum kita tamatkan sesi untuk ni,
Tuan sekali lagi saya menyeru kepada Ustazah Pak Amsua supaya dapat melihatnya dalam modul kita, terdapat juga beberapa soalan-soalan yang boleh menjadi satu latihan kepada Ustazah sebagai mengembas kembali apa yang telah Ustazah baca dan Ustazah dengar, insya-Allah. Jadi saya cukup setakat untuk topik yang keempat ni, tamatlah topik yang keempat, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan tentang topik yang kelima. Jadi saja cukup setakat itu. Sekian, terima kasih. Apalah hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.